Sejarah merakamkan banjir besar melanda dunia. Ketika itu, golongan beriman diselamatkan dalam sebuah bahtera. Setelah banjir surut, bahtera itu terdampar di sebuah bukit. Al-Quran dengan jelas menyatakan peristiwa banjir besar itu pernah berlaku. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. Banjir besar yang dimaksudkan itu berlaku di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sementara bahtera tersebut dibina dengan pengawasan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah banjir surut, ahli arkeologi barat percaya bahtera Nabi Nuh alaihissalam tersadai di banjaran Ararat, Turki. Kesan bahtera itu masih jelas kelihatan. Ia seolah-olah sebuah bahtera yang amat besar pernah dicipta. Bahtera itu membawa Nabi Nuh AS, pengikut baginda yang beriman dan haiwan ternakan. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 14 bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah dia di kalangan mereka selama 950 tahun. Akhirnya mereka yang zalim dibinasakan oleh taufan. Pada tahun 1996, kru jejak Rasul menziarahi makam yang dikatakan milik Nabi Nuh AS di Beirut, Lubnan. Sementara itu pada tahun 2003, satu lagi makam Nabi Nuh AS ditemui kru jejak Rasul di Cizre, Turki. Baginda wafat setelah golongan yang menentang baginda dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Nuh ayat 26, Nabi Nuh berdoa, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di muka bumi." Pada 2009, kru jejak Rasul juga telah menemui makam yang didakwa makam Nabi Nuh AS di Karak, Jordan. Tiga makam di tiga lokasi berbeza ditemui kru jejak Rasul selama 2 dekad pengembaraan. Di manakah lokasi sebenar makam Nabi Nuh AS dan di mana pula bahtera baginda mendarat? Dalam pengembaraan kru jejak Rasul mencari kesan sejarah Nabi Nuh AS, kami menjelajah ke beberapa lokasi. Pada 1996, kru jejak Rasul ke Dogu Bayazid, bandar paling timur di Turki. Dogu Bayazid terletak berhampiran sempadan Iran dan Armenia. Satu ketika dulu, Dogu Bayazid berperanan sebagai pusat perniagaan. Ia menjadi persinggahan pedagang yang berulang alik di antara benua Asia dan Eropah. Bandar kecil ini masih dikunjungi orang luar yang ingin memasuki negara tetangga, Iran, melalui Turki. Namun bagi jejak Rasul, untuk mengesan sejarah Nabi Nuh, Dogu Bayazid menjadi tumpuan utama. Ia didakwa lokasi pendaratan bahtera baginda. Pengkaji sejarah tidak sependapat mengenai lokasi sebenar pendaratan bahtera Nabi Nuh AS.
ada pihak mendakwa bahtera tersebut tersadai di banjaran Ararat. Bagaimanapun, tiada bukti kukuh untuk menyokong dakwaan itu. Banjaran Ararat terletak 35 km dari Dogu Bayazid. Jika benar bahtera Nabi Nuh tersadai di puncak Ararat setinggi 5,000 meter, tugas mendakinya sudah tentu mencabar. Namun, kru jejak Rasul merakamkan kesan tinggalan bahtera berhampiran banjaran Ararat yang didakwa sebagai Bukit Judi. Sejarah Nabi Nuh dan bahtera baginda turut menarik minat pengkaji Barat. Menurut sekumpulan ahli sejarah Barat, bahtera Nabi Nuh diperbuat daripada kayu dan dibina kira-kira 2,500 tahun sebelum Masihi. Namun bagi umat Islam, kajian ahli sejarah Barat itu bukanlah satu penemuan baru. Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkannya lebih 1,400 tahun yang lalu dalam surah Al-Qamar ayat 13. Dan kami bawa naik Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikut-pengikutnya di atas bahtera yang dibina daripada kepingan papan dan paku. Apa yang baru bagi umat Islam ialah hasil pemetaan ahli sejarah Barat tentang panjang bahtera Nabi Nuh, tinggi dan lebar bahagian tengahnya. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Al-Quran dengan jelas menyatakan selepas peristiwa banjir besar, bahtera Nabi Nuh AS mendarat di Bukit Judi. Pada 2003, kru jejak Rasul kembali ke Turki bagi mencari Bukit Judi yang sebenar sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Aliran Sungai Dajlah atau Tigris menyuburkan bumi ini. Ia pernah mencorakkan daerah Jizre seperti sebuah semenanjung satu ketika dahulu. Masa berlalu merubah bentuk muka bumi dan sikap penduduk Jizre yang majoritinya berketurunan Kurdish. Mereka tidak lagi berperang untuk menguasai kawasan subur seperti generasi awal mereka sebelum Islam. Kira-kira 20 km dari bandar Jizre, penduduk Kurdish ini menjamu kru jejak Rasul dengan hidangan teh di bawah rimbunan pohon anggur. Dengan bantuan seorang penduduk Jizre, Abdullah Yasin, kru jejak Rasul meneruskan usaha mencari tinggalan bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Tumpuan jejak Rasul mencari Bukit Judi yang dimaksudkan Al-Quran sebagai tempat bahtera Nabi Nuh mendarat. Dalam lidah tempatan, Bukit Judi dikenali sebagai Judi Dak, bermaksud Gunung Judi. Ketinggiannya lebih 2,000 meter atau hampir 7,000 kaki. Namun ia bukanlah puncak tertinggi kerana puncak tertinggi di Turki ialah Gunung Ararat. Kitab Taurat menyebut Ararat sebagai lokasi pendaratan bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Al-Quran menamakan Bukit Judi sebagai lokasi pendaratan itu. Sebenarnya, terdapat beberapa buah bukit judi di negara ini. Ia sebahagian daripada rangkaian banjaran Ararat. Penduduk di sini yakin bahtera Nabi Nuh alaihissalam mendarat di kawasan mereka. Bagaimanapun, kesan bahtera di Bukit Judi ini tidak dapat dirakamkan atas faktor keselamatan. Çeko tepesi en yüksek tepesidir. Karşıdaki Yang sana tepe, tu?
Ceko nama dia. Menurut Abdullah Yasin, disinilah lokasi bahtera Nabi Nuh alaihi salam terdampar. Dia pernah melawat kawasan itu beberapa kali dan yang terakhir pada tahun 1983. Hari ini, lokasi yang dimaksudkan oleh Abdullah Yasin itu telah menjadi markas tentera dan orang awam dilarang menghampirinya. Namun Abdullah percaya bahtera Nabi Nuh mendarat di kawasan itu kerana makam baginda terdapat di Jizre. Jizre, antara bandar bersejarah di tenggara Turki. Ketika musim panas, suhu di bandar ini mencecah 50 darjah Celsius serta berdebu. Namun di sebalik cuaca panas dan kering, Jizre adalah sebuah kawasan yang subur. Pohon anggur memenuhi hampir setiap halaman rumah penduduk di sini. Antaranya halaman rumah Abdullah Yasin. Keluarga ini menghargai kesuburan bumi Jizre yang dahulunya sebahagian daripada wilayah Mesopotamia. Seperti biasanya, Abdullah Yasin bersarapan dengan keluarganya terlebih dahulu sebelum keluar bersama kru Jejak Rasul. Dia membawa Jejak Rasul menziarahi kompleks yang didakwa menempatkan makam Nabi Nuh alaihissalam. Kompleks di tengah bandar Jizre memperkukuhkan lagi dakwaan Abdullah bahawa bahtera Nabi Nuh AS mendarat di kawasan ini. Menurut Abdullah, penduduk awal Jizre mendakwa di sinilah makam Nabi Nuh AS kerana kedudukannya terletak di bawah Bukit Judi. Kru Jejak Rasul dibenarkan membuat rakaman di dalam kawasan makam yang dianggap suci oleh penduduk tempatan. Menurut Abdullah, makam sepanjang 6 meter ini sentiasa dijaga rapi bagi menjamin kehormatannya. Di dalam bahasa Arab, Nuh bermaksud orang yang sentiasa menangis. Nabi Nuh AS dikatakan sering menitiskan air mata ketika bermunajat kepada Allah kerana sikap umatnya. Mereka tidak hanya menolak dakwah baginda, sebaliknya memukul dan merejam baginda sehingga pengsan. Baginda juga menangis kerana kehilangan isteri dan anak tersayang dalam peristiwa banjir besar itu. Selain Jizre, Jejak Rasul pernah menemui sebuah lagi makam Nabi Nuh di Jordan. Pada 1996, Jejak Rasul mendaki sebuah bukit di Karak, bahagian selatan Jordan. Jejak Rasul dibawa menziarahi sebuah binaan berkubah hijau di puncaknya. Menurut penduduk tempatan, di sinilah makam Nabi Nuh AS, seorang rasul yang paling panjang tempoh dakwahnya. Walaupun begitu, yang beriman hanyalah sebahagian kecil. Allah memusnahkan kaum Nuh yang durhaka dengan banjir besar. Kalangan penduduk Karak mempercayai inilah makamnya. Begitu lama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyeru kaumnya ke arah akidah yang betul.
Tetapi yang beriman hanya segelintir saja. Tahun kemudian, kru jejak Rasul sekali lagi mengunjungi makam yang sama pada tahun 2009. Kunjungan ini dilakukan bagi mendapatkan gambaran baru daripada penduduk setempat. Kawasan kubur di sekitarnya telah dibaik pulih dan kelihatan lebih tersusun rapi. Sejarah merakamkan, setelah banjir surut dan bahtera selamat mendarat, Nabi Nuh AS tidak turun tetapi terus tinggal di perut bahtera selama sebulan lagi. Hanya pada 10 Muharram, Nabi Nuh AS dan pengikutnya keluar untuk memulakan hidup baru. Catatan hidup baru Nabi Nuh AS selepas tragedi tersebut dimulakan tanpa kehadiran isteri baginda dan seorang anak lelakinya, Kanaan. Mereka ditelan banjir sebagai hukuman ke atas kekufuran mereka. Nabi Nuh AS adalah generasi ke-10 selepas Nabi Adam AS. Adakah bahtera baginda mendarat di sini? Dan benarkah makam ini kepunyaan baginda? Jejak Rasul juga menemui sebuah lagi makam didakwa makam Nabi Nuh AS di Beirut, Lubnan. Panjang makam ini menjangkau 40 meter. Nabi Nuh ialah keturunan ke-10 Nabi Adam AS, maka tidak mustahil jika ketinggian baginda juga seperti Nabi Adam AS. Pada era Nabi Nuh, manusia kembali mensyirikkan Allah. Mereka berakhlak buruk, hidup dalam kemaksiatan dan hawa nafsu serta menentang usaha dakwah baginda. Hampir 10 abad, ketabahan Nabi Nuh diuji dan baginda tidak pernah berputus asa. Munajatnya kepada Allah menjadi penawar yang memberikan kelegaan. Akhirnya berlakulah tragedi banjir besar. Para ulama sepakat kejadian banjir besar dan bahtera Nabi Nuh menyelamatkan golongan beriman ialah peristiwa yang benar-benar berlaku. Namun, tiada kepastian di manakah lokasi sebenar pendaratan bahtera Nabi Nuh dan di mana pula baginda dimakamkan. Jejak Rasul sekadar menjejak kesan sejarah, tetapi hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, ya Rasulullah. Telah kau datang